Persatuan Remaja Bumi Putera Malaysia untuk respons mengenai tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan itu tadi. Base Malaysia, edisi Isnin berakhir di sini dan berita wilayah menyusul selepas ini untuk lebih banyak perkembangan dalam negara. Terima kasih kerana terus bersama kami. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani. Aisyah di sini, avatarnya di TV1. TV1 mewarnaimu. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.daic.gov.my. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Kerja-kerja naik taraf dan selenggara ibu pejabat polis daerah serta perumahan polis Diraja Malaysia PDRM di seluruh negara perlu disiapkan sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia akan disegerakan demi keselesaan pasukan dan keselamatan keluarga mereka. Untuk Kementerian Dalam Negeri, saya kata percepatkan proses tender yang segera dilakukan dan Kementerian Kewangan telah diarah untuk memberikan ruang dan kemudahan supaya langkah-langkah diambil dengan segera dengan memberikan lebih ruang kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan disebab itu saya ambil keputusan untuk menyegerakan, mana janji mesti siap sebelum akhir tahun ini. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan peringatan Hari Polis ke-217 di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur. Sempena sambutan Hari Polis ke-217 yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga polis Diraja Malaysia PDRM atas khidmat dan jasa yang disumbangkan menjaga keselamatan serta keamanan negara. Baginda yang juga Pesuruhjaya yang di-Pertua Kehormat PDRM turut menghargai sumbangan serta jasa para pesara polis yang telah mencurahkan sumbangan dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Ungkapan ringkas namun maknanya cukup mendalam. Ia menggambarkan kepentingan saling bekerjasama dalam konteks memerangi jenayah. Kita ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Ashraf Zuhairi sempena Hari Polis ke-217. Jenayah baik konvensional maupun baharu makin sukar dan kompleks. Ia jadikan tugas polis kian mencabar. Bagaimanapun setiap ancaman diharungi dengan tekad yang kuat. Ia selari sumpah melindungi keselamatan rakyat dan keamanan negara. InsyaAllah kita berikrar untuk memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat. Alhamdulillah, kita sentiasa terbuka untuk menerima sebarang respon dan juga jika ada sebarang komplain, kita sentiasa terbuka dan pihak kita akan mengambil sebarang tindakan berdasarkan keperluan. Komitmen kerja dan bakti setiap anggota polis hingga berisikokan nyawa sendiri benar-benar dihargai masyarakat. Kalau kita lihat banyak perkara yang diselesaikan oleh polis dan kadang-kadang tu ada benda yang macam mustahil untuk diselesaikan tapi polis berjaya selesai.
Agaknya tanggungjawab mendepani ancaman keselamatan bukan terletak di bahu pihak berkuasa semata-mata. Malah perlu digalas setiap kelompok masyarakat. Mereka harus jadi mata dan telinga polis dengan salurkan maklumat berkaitan jenayah. Kerjasama antara polis dengan itu masyarakat ialah sesuatu yang harus terus itu kekal memandangkan bahawa keamanan dan keselamatan negara kita banyak bergantung kepada pihak polis dan juga pihak masyarakat. Apa sahaja isu yang hadir menggugat keamanan polis tetap ke hadapan dengan ketakasan dan juga penyelesaian. Namun, dengan adanya peranan masyarakat, ia menjadi pelengkap kepada kesejahteraan negara. Bagai aur dengan tebing, bagai lemah melapis condong menopang. Kerjasama dituntut bagi memastikan keselamatan dan keamanan sentiasa terpelihara. Sesungguhnya polis dan masyarakat berpisah tiada. Ashraf Zuhairi, RTM. Pendaftaran sistem pangkalan data utama padu meningkat mendadak sepanjang minggu lalu. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memaklumkan setakat semalam bilangan pendaftaran bertambah kepada 7.7 juta berbanding 5.4 juta direkodkan pada 17 Mac. Kadar pendaftaran dalam kalangan individu berumur 18 tahun ke atas mencecah 35.1%. Jumlah pendaftaran dijangka mencapai melebihi 50% menjelang tarikh akhir iaitu pada 31 Mac. Mereka yang belum mendaftar diseru segera berbuat demikian. Teknologi satelit orbit rendah bumi antara teknologi baru yang sedang diteliti. Keperluan itu bagi meningkatkan akses jalur lebar terutama di kawasan pedalaman. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menjelaskan teknologi jalur lebar tanpa wayar tetap berupaya membantu backhaul yang bagi menara yang jauh dari lokasi yang mempunyai gentian optik. Ketiga adalah teknologi yang agak menarik dan belum lagi digunakan, tapi ianya dinamakan direct to cell ataupun direct to device. Ini sangat bersesuaian kerana ia bermakna kita tidak bergantung harap kepada menara-menara untuk memancarkan signal, tetapi kita boleh menggunakan phone kita untuk berkomunikasi terus dengan satelit, dan itulah satelit seolah-olah menjadi menara. Ini teknologi baru yang mungkin akan dilaksana sekitar 2025. Melalui jendela pula, 2,395 menara baharu telah siap dan beroperasi. Sementara 39,983 stesen pemancar telah siap dinaik taraf di seluruh negara. Pengeluaran serta pengedaran barangan bersubsidi meningkat pada tahun lepas berbanding tahun 2022. Komitmen itu menerusi 489,541 tan gula dikeluarkan pada 2023 berbanding 437,290 tan tahun sebelumnya. Bagi sektor pengedarannya meningkat 430,713 tan pada 2022 kepada 471,241 tan tahun lepas. Terkawal berbanding dengan selepas PRU yang data menunjukkan ianya tidak begitu. Kementerian Pertahanan dalam proses memuktamadkan libat urus dalam pelaksanaan program latihan khidmat negara 3.0. Selain memantapkan modul pelaksanaan termasuk latihan pelatih, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zari berkata, kerajaan juga akan terus mengemaskini kumpulan pelatih yang terlibat. Dia melibatkan pelajar kita di peringkat sekolah menengah dan juga kalau kita lihat di peringkat universiti juga. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat ada di kalangan pelajar-pelajar kita yang tidak memasuki universiti itu, mereka itu kita gulungkan di kalangan mereka yang belia yang terlibat dengan PLKN ini. PLKN 3.0 yang dicadangkan kementerian itu sebelum ini hanya boleh dilaksanakan pada 2025 selepas semua proses libat urus dan kajian terperinci dijalankan. Baik saudara, untuk perkembangan semasa cuaca seluruh negara langsung bersama pegawai Met Malaysia Rashdam Amirul Ashraf. Silakan Rashdam.